المقربين وقصص الرسول صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم والشريف رسول الله شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ليظهره على الدين كله ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ الأركان عرش الله العظيم وقام به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد زق العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا خلق عظيم. وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما جعله يا ربي روحا لذاتي من جميع وجوهي في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما واسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما واسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما واسع علم الله. وبعد. Alhamdulillah, pertama sekali dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpah kurnia, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh dengan kemuliaan, keberkatan ini, pagi Jumaat sebagai Sayyidul Ayyam, kita dapat meneruskan pengajian kuliah bulanan kita, iaitu kuliah subuh. Alhamdulillah, setelah kita cuti 3 bulan, 4 bulan, dengan penularan yang berlaku di seluruh dunia, iaitu COVID-19. Alhamdulillah, saya pagi ini adalah kuliah pertama di luar daripada pondok. Adapun di pondok, pengajian live setiap pagi, setiap pagi, tengah hari dan petang. Dan Alhamdulillah, sampai hari ini
walaupun dah boleh masuk ke masjid-masjid kita boleh buka, tapi pengajian live online setiap pagi masih diteruskan. Alhamdulillah, sepanjang PKP dapat khatamkan 3 buah kitab. Sekarang masuk kitab yang keempat, iaitu kitab Sayyidus Salikin sekarang ni. Setiap pagi bolehlah kalau yang nak tonton pengajian setiap pagi di satu program yang kita buat di bawah Dewan Ulama, iaitu pengajian pondok online. Tak kena main pondok, pengajian pondok online. Jadi setiap pagi pengajian saya hanya cuti hari raya dan selepas daripada tu pengajian sampai hari ini. Alhamdulillah, pagi ni baru keluar untuk kuliah di luar pada pagi ni. InsyaAllah pada pagi ini sambungan pengajian bulanan kita ialah bagi kitab Tafsir Nur Ihsan. Sambungan lama tinggal dan tak ada buat kitab apa dia. Duk puasa ingat-ingat sikit-sikit tu. Sambungan kita masih berkaitan iaitu sifat-sifat orang munafik, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت wallahu muhitun bil kafirin. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quranul Karim berkaitan ciri-ciri orang-orang munafik. Setelah kita selesai perbahasan iaitu tentang ciri-ciri orang yang bertakwa ataupun disebut sebagai golongan yang muttaqin, 6 ciri-ciri orang yang bertakwa yang kita dah selesai perbahasan dalam kuliah-kuliah yang lalu, dan kita telah bahaskan juga iaitu ada ciri-ciri orang musyrikin yang mana di kalangan orang yang kafir dah selesai dah, dan hari ini kita bahaskan berkaitan ciri-ciri orang munafik. Banyaklah yang sebelum ni kita bahas, dan hari ini kita sebut berkaitan salah satu di antara ciri-ciri orang munafik, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, dan apabila bertemu mereka itu akan segala orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka berkata, kata mereka itu, amanna, telah beriman kami. Ni perangai orang munafik. Sebagai apa yang kita bahas pada pagi ini, supaya sama-sama kita suluh diri kita, kita cek diri kita, kita muhasabah diri kita, semoga kita dijauhkan, supaya kita jauh daripada sifat ini, supaya kita tidak tergolong dalam golongan-golongan orang-orang yang munafik, yang zahirnya mengatakan bahawa dia Islam,
hakikatnya di dalam hatinya dia adalah orang yang mana yang kufur, yang mana yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, ayat yang kita bahas ini, yaitu orang-orang munafik ini, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata amanna, kami beriman. Dia mai jumpa orang Islam, dia kata dia Islam. Nah, dan dia melakonkan diri dia dengan sebagai orang Islam, pakai jubah, pakai kopiah, serban pasal tak erti nak balut. Nah, kalau erti balut, serban pun dia pakai. Tambah pula kalau ada yang dah serban yang dah dah siap dah, yang dia boleh pakai, dia akan pakai, nak menunjukkan bahawa dia ni orang beriman. Nah, kebanyakan yang berlaku, maaf saya sebut perkara ni, sebahagian di kalangan orang-orang yang mana yang menjadikan politik sebagai apa, membuat satu-satu perkara untuk menghalalkan cara, matlamat mereka untuk menghalalkan cara. Nah, sebahagian besar adalah daripada parti-parti politik yang mana yang berlandaskan sekular. Nah, yang mana yang berlandaskan sekular semua boleh, yang memisahkan Islam daripada segala-galanya. Islam mengikut tempat keadaan, yang sesuai dengan Islam, yang tak sesuai dengan Islam tak perlu pakai Islam. Jadi mereka ni pergi ke masjid, mereka pergi ke program-program keagamaan bersama dengan orang Islam, bersama dengan orang beriman. Mereka mengatakan amanna, kami beriman. Mereka main masjid, main tarawih, mereka pulun buat cara tarawih. Nah, bulan puasa mereka buat program ihya Ramadan. Ni nak korban, mereka buat program korban. Orang pergi haji, mereka pun pergi haji. Orang pergi umrah, mereka pun pergi umrah. Tetapi apabila wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila kembali mereka itu kepada segala syaitan-syaitan, yakni syaitan-syaitan, yakni kepala-kepala mereka itu, mereka pergi kepada orang kafir ataupun ketua-ketua mereka. Apa kata mereka? Qalu, kata mereka, inna ma'akum, bahawasanya kami serta kamu pada agama. Sebenarnya kami ni bersama-sama dengan kamu. Innama nahnu mustahzi'un, hanya kami ni buat olok-olok je, kasuruh pun. Sebenarnya kami main masjid ni sebagai untuk kami nak ada kepentingan politik, untuk kami nak tarik pengundi dan sebagainya. Tetapi apabila mereka pergi, wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka pergi kepada syaitan-syaitan mereka. Ni Allah Subhanahu wa ta'ala umpamakan, membahasakan golongan-golongan ini sebagai golongan-golongan syaitan. Nah, syaitan ni siang malam, pagi petang, gelap cerah, dia cari jalan macam mana untuk nak memesongkan seseorang. Nah, dia pergi kepada syaitan-syaitan mereka. Masa itulah tak pelik, tuan-tuan. Nah, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini. Pasal itu kita tengok kadang-kadang golongan-golongan yang politik, ahli politik di kalangan yang mengamalkan politik fahaman sekular ini, lepas maghrib dia main kuliah maghrib, selepas isyak dia pergi kuil. Selepas isyak dia pergi kuil, dia duduk pula bersama-sama dengan orang Hindu dan sebagainya. Dia membuat-buat, melakonkan pula bahawa dia ni adalah yang mana orang yang mana yang sehati sejiwa dengan Hindu pula. Allahu Akbar. Orang seperti inilah yang mana yang patut kita tolak, yang jangan sesekali hampir dengan mereka, karena mereka ini yang mana yang sangat bahaya. Mereka mengatakan kami olok-olok je kat orang Islam ni, kami olok-olok je main masjid, kami olok-olok je buat program ihya Ramadan,
Kami olok-olok je kami buat apa program nuzul Quran. Kami buat olok-olok je kami buat korban. Kami buat olok-olok je kami pergi haji, pergi umrah dan sebagainya. Kami buat olok-olok saja sambut Maulid. Tetapi hakikatnya mereka ini mempergunakan semata-mata untuk kepentingan mereka sendiri. Dan mereka ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada mereka ini, golongan ini, qalu, kata mereka itu, inna ma'akum, kata mereka itu bahawa kami ini iaitu bersama kamu pada agama kamu, innama nahnu mustahzi'un, hanya saja kami ini iaitu memperolok-olokkan sekaliannya dengan menzahirkan iman. Tapi apa jawapan Allah Subhanahu wa taala? Allahu yastahzi'u bihim. Allah Subhanahu wa taala yang mengolok-olokkan dengan mereka itu, wa yamudduhum fi tughyanihim, dan memanjang ia akan umur mereka itu pada di dalam kufur mereka itu, ya'mahun, tercengang mereka itu, bodoh, tidak dapat jalan agama yang betul. Ini yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan. Mereka mengatakan bahawa mereka mengolok-olokkan dengan Islam, buat lebih kurang dengan Islam, buat olok-olok untuk kepentingan peribadi mereka dan sebagainya. Allahu yastahzi'u bihim. Allah Subhanahu wa taala mengolok-olokkan mereka di balik dengan mereka ini, wa yamudduhum fi tughyanihim. Allah sebut jelas dalam Quran, wa yamudduhum fi tughyanihim, dan memanjang ia akan umur mereka itu pada dalam kufur mereka itu. Memanjangkan umur mereka itu dalam keadaan mereka di kufur. Duk macam tu. Pasal tu orang yang macam ni, dia umur dia panjang umur. Sampai umur 90 lebih pun duduk nak jadi begitu. Tak lama 6 bulan pun tak apa dah. Mula hari berapa kali langsung hang ni. Dulu dah jadi dah. Bagi tempoh yang lama 20 tahun. 20 tahun. Lepas tu pula bagi pula peluang sekali lagi 22 bulan. Dia ikut minat dengan nombor 2. 22 bulan. Lepas tu pula bagi pula ekstrim. Ni nak lagi. Allahu Akbar. Pasal itu bila kita ingat kita ni nak seronok macam mana sekalipun, kita nak buat apa yang kita buat sekalipun, kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh yang dinakalkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, yang dia tulis membalas sepucuk surat kepada muridnya dalam kitab Ayyuhal Walad. Imam Ghazali ni yang mana apabila murid dia minta nasihat kepada dia, dia balas satu surat, sepucuk surat, dia ada beberapa nasihat. Nasihat yang pertama yang mana Imam Ghazali sebut yang bertajuk waktu itu kehidupan. Imam Ghazali bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seorang yang mensia-siakan umurnya satu saat, mensia-siakan umurnya satu saat melakukan perkara yang bukan tujuan dunia. Dia buat satu perkara yang mana yang bukan tujuan dunia, bukan tujuan hidup, yang dia buat satu perkara yang bukan tujuan hidup. Apa dia tujuan hidup? Iaitu tujuan kita hidup di atas dunia ini adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingat tuan-tuan, kita semua ni Allah Subhanahu wa taala bagi peluang kepada kita hanya sekali. Sekali ya. Tak ada orang yang mana yang hidup 3 kali atas dunia. Sekali ya. Dalam sekali itu
Semua Allah Subhanahu wa ta'ala bagi sekali neraka. Kalau kita tengok daripada ayat atas, Nabi-Nabi tak apa, para wali Allah. Kita tengok di antaranya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Masya Allah, Sultan Ibrahim Ibnu Adham, Masya Allah, Imam Junaid Al-Baghdadi, Masya Allah. Bagaimana juga yang mana ulama-ulama yang mana yang tersyuhur dan sebagainya, yang dengan keilmuannya, dengan amalan mereka yang mana yang sangat hebat, dekat diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pun macam kita, hidup di atas dunia sekali. Kadang-kadang usia mereka ni lebih pendek daripada usia kita. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang mana meninggal dunia ketika mana usia umur 40-an. Imam Nawawi. Imam Nawawi hidup yang mana dia ni Allah Ta'ala bagi peluang kat dia hidup atas dunia ni umur 40-an mati lah, tak ada nak nikah. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala meninggal ketika mana usia umur dia 50-an. Kita ni Allah bagi kadang-kadang lebih lagi 60, 70. Tetapi kita banyak mensia-siakan usia kita, mensia-siakan umur kita. Sebab Imam Ghazali sebut, siapa-siapa yang mana yang menyia-nyiakan usiamu dalam daripada selain daripada tujuan hidup di atas dunia ini untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapat penyesalan yang amat sangat di hari akhirat kelak nanti. Hanya satu saat dia mensia-siakan umurnya, dia akan menyesal penyesalan yang mana yang sangat panjang di hari akhirat kelak nanti. Dan disambungkan lagi dengan katanya, sesiapa yang usia umurnya 40 tahun, usianya 40 tahun, yang mana kebajikannya masih tidak boleh mengatasi kejahatan ataupun disebut sebagai kelalaian dia, maka layaklah ia bersedia untuk berada di dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau usia umur 40 masih lagi nak mengejar dunia, masih lagi nak mengejar kesenangan, kemewahan dunia dan sebagainya, cek balik kebajikan sikit, kelalaian, kejahatan lagi banyak. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, nakal daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersedialah untuk berada dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Ni sampai umur 90 duk macam tu lagi. Hak 60, hak 70 ni ada lagi ya. Berapa kali jadi bakal tak tahu kan. Duk bakal daripada yang kelima sampai ke 9. Allahu Akbar. Itu yang mana yang dia kejar. Ni sampai umur 80, 90 tak rasa lagi nak menutup aurat. Tuan-tuan, macam saya sebut tadi, Allah bagi peluang kepada kita hidup atas dunia ni hanya sekali. Rugi kalau kita tak buat persiapan betul-betul. Rugi kalau kita tak buat persiapan betul-betul untuk menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak mensia-siakan usia kita, kita banyak mensia-siakan umur kita, kita banyak melalaikan, iaitu buang masa dalam diri kita dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mensia-siakan usia kita dalam perkara-perkara kelalaian. Ini yang perlu kita kena ingat, tuan-tuan. Banyak kita buang masa. Bahawa ni Allah memberi peringatan kepada kita, tuan-tuan. Dunia dilanda COVID-19. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Malaysia kita di antara yang terbaik dalam mengurus dan juga dalam mengatur perkara ni, mencegah COVID-19.
Negara lain mati sampai beribu-ribu sehingga puluhan ribu. Banyak kita lihat negara-negara yang mana sebahagian besar adalah negara yang melawan Islam, yang menentang Islam. Paling tinggi Amerika Syarikat, US, sehingga mencecah ratusan ribu. Kita Malaysia baru 8,000 lebih. 8,000 lebih. Mati baru 121 orang. Alhamdulillah, dengan kita sama-sama kita buat apa yang kerajaan tetapkan dengan bantuan ulama-ulama. Bantuan doa daripada alim ulama. Sebahagian saya pergi melawat pondok-pondok, ada juga kita pergi melawat pondok-pondok. Selepas maghrib mereka buat solat hajat, tunggu buat solat hajat. Saya tanya, solat hajat apa tunggu? Solat hajat khusus untuk COVID-19. Berapa lama dalam seminggu berapa kali tu buat? Setiap malam bermula daripada 18 Mac dulu. 18 Mac dulu sampai hari ini tak berhenti lagi duk buat mayajat ni. Di antara berkat doa-doa mereka. Sama-sama tuan-tuan dengan Allah Subhanahu wa taala hantar tentera dia yang kita tak nampak ni, satu peringatan kepada kita bahawa mati ni tak payah, tak susah mati. Orang yang mana yang kena COVID ni, yang mana yang kena virus COVID ni 2 minggu. Tambah pula kalau ada penyakit, macam-macam penyakit, lagi cepat. Tu kita lihat, Allahu Akbar, mati ni tak susah. Sampai ajalnya mati. Yang tu yang kita tengok di antara yang berlaku, yang dengan virus tu. Ni hak mati yang lagi mudah ni, syiddah dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Minta berlindung Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan kita ini tak buat persiapan kita, iaitu untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak habiskan usia kita, kita banyak habiskan masa kita dalam perkara-perkara kelalaian. Jadi sama-sama lah tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dalam usaha kita ini melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada iaitu tujuan hidup kita atas dunia untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Bermula sekalian mereka itu, orang-orang munafik ini, menukar dalalah sesat dengan hidayah petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, maka tiada berlaba, yakni tiada beruntung perniagaan mereka itu, tetapi rugi kerana kembali mereka itu pada neraka yang mu'abbad selama-lamanya. Wa ma kanu muhtadin, dan tiada mereka itu dapat hidayah kepada agama yang betul. Mereka ni usaha untuk mereka ni usaha untuk menjual akhirat, tolak akhirat, trade akhirat untuk dapat dunia yang sedikit. Akhirat ni Masya Allah, yang mana yang harganya yang sangat mahal, yang tak terbayar dengan bayaran di dunia. Tetapi mereka ni lebih sanggup untuk tolak akhirat semata-mata untuk mendapat dunia yang sedikit. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi saya rasa cukup sekali untuk pada pagi ini, sebab SOP dia setengah jam, tak boleh lebih. Walaupun kita kuliah, tetapi dia punya SOP dia setengah jam di masjid. Tapi kalau live, saya dah buat live pengajian setiap pagi itu sejam lebih. InsyaAllah bagaimana yang siapa yang ke lapangan bolehlah ikuti pengajian kuliah setiap subuh
Setiap pagi lepas subuh saya baca kitab Sayyidus Salikin, kitab tasawuf, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh tonton melalui dua channel kita. Yang pertama Media Tafaquh Fiddin Pondok Pejai, yang kedua iaitu Pondok Online, pengajian Pondok Online. Boleh ikuti di sana insya-Allah. Setiap pagi. Hari ini saya ada kuliah luar, esok pun ada kuliah luar. Hari Ahad saya ada program luar, hari Isnin insya-Allah boleh ikuti. Iaitu pengajian Pondok Online. Kitab Sayyidus Salikin, insya-Allah sama-sama kita manfaatkan untuk merebut peluang dalam kita ini, masa-masa kita sisa-sisa umur yang kita ada ini dalam untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengenali diri kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Sekarang tu summa qala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mathaluhum kamasalil ladzi istawqada nara wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin kama fatahtaha 'ala anbiya'ika wa awliya'ika taqdim ta'akhirin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa taqad 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik fawassiqillahumma rabitataha fawassiqillahumma rabitataha fawassiqillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhbu washrah sudraha bi faydil iman bika jami'atuka 'alaika wa ahyiha bi ma'rifatika wa amitha 'ala syarati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin.